Tapi kita lihat benda tu di sudut hukum Islam, dan berikutnya ialah Mahkamah Islam hendaklah menunjukkan nilai yang adil. Pertama, sejak dulu saya sebut, kes tentang wanita mesti adil. Kalau betapa banyak kes cerai, talak, kezaliman rumah tangga yang bertahun-tahun tak diselesaikan, tiba-tiba apabila ada perempuan minum arak, dengan cepat dia dibawa kepada untuk dihukum. Ini menyebabkan orang mempertikaikan. Tidak seimbang. Kedua, tokeh-tokeh arak dalam negara ini, ni yang minum ni ialah orang yang terpengaruh kepada iklan arak saja. Siapa tokeh? Orang kata bukan Islam. Pergi tengok tengah buat dia tengok. Pasal apa tokeh-tokeh ni tak kena sebab? Sebahagian tokeh-tokeh ini ialah orang-orang ternama yang mereka merupakan kadang-kadang dihormati dan disembah oleh rakyat. Mereka bebas. Hamba Allah ni kalau nak kena tak apa, dia rela, saya tak nak mengasalah. Tapi hukum Islam apabila tidak seimbang seperti ini, maka menimbulkan isu ketiga ni. Saya nak ambil titik tolak daripada isu ini kepada satu perkara yang lain. Itulah yang kita kempen. Kita tidak mendidik masyarakat dengan hukum, tapi kita mendidik masyarakat bermula dengan kita membentuk masyarakat dengan akidah. Kita kuatkan akidah, bukan kita kuatkan siasah. Kita kuatkan akidah. Setelah orang faham akidah dan faham Islam, dan ini mesti orang gerak, mesti semua gerakan Islam, para pendakwah Islam, bila kempen terangkan apa itu akidah Islam. Saya tidak bincangkan akidah Islam ni ayat sifat atau bukan ayat sifat. Saya bincangkan tentang syirik dan bukan syirik. Bincangkan akidah Islam tentang perasaan hamba dalam menerima hukum Allah Azza wa Jal, dan tanggungjawab hamba terhadap Allah. Dan kemudian memahami fiqh Islam. Berikutnya selepas akidah, memahami keluasan fiqh Islam. Hudud ialah penyelesaian jika ia dilaksanakan dalam masyarakat yang benar-benar boleh berinteraksi dengan positif terhadap hudud. Tetapi hudud akan menimbulkan masalah jika sekiranya masyarakat yang hendak dilaksanakan itu tidak bersedia. Nigeria buat hudud, menimbulkan masalah. Saya tak tahu, mungkin laporan antarabangsa benar ataupun tidak, tapi menyatakan orang yang pertama yang dihukum potong tangan adalah seorang yang mencuri basikal, kerana dia mencuri basikal dalam keadaan dia agak miskin. Tapi oleh kerana Gabnor tu nak buktikan dia buat undang-undang Islam, dia pujuk supaya dia tu mengaku, supaya senang dipotong. Bila dipotong, dia dibayar dengan bayaran yang banyak, dia pun suka daripada mencuri tangan potong satu. Okeylah, dia kata sepanjang hidup boleh makan, maka dia pun setuju, maka dia pun dipotong. Itulah menurut laporan mereka. Jika nak laksanakan undang-undang seperti ini, hendaklah masyarakat yang benar-benar bersedia. Itu kadang-kadang saya sembang kawan-kawan yang nak buat hudud kan. Hatta perkataan Allah guna as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Allah bukan kata orang yang mencuri, Allah kata pencuri. Sehingga bilakah seorang itu layak untuk dicop pencuri? Adakah dengan sekali dia curi maka dia dianggap pencuri? Itu pun mesti diletakkan definisi yang jelas oleh mereka ataupun siapa saja yang cuba untuk meminta hukum ini. Kita pun minta, tapi mesti bincang secara serius. Jangan kata nak buat je, kena gambarkan bagaimana Islam nak. Pintu taubat dalam masalah ini. Berapa banyak kadar curi yang nak dipotong ni? Tak boleh kira pada zaman Nabi. Pasal pada zaman Osman ambil pandangan pendekatan yang lain. Kadar mahar. Kalau mahar orang Kedah mungkin 10,000. Maka curi 5,000 tak kena lagi.
Dan kemudian kalau macam bila potong tangan itu dijalankan, keadilan hakimnya, kesemuanya mesti bersiap. Ini nak selesaikan kes talak pun 7 tahun tak habis. Kan nanti silap potong tangan mamat pula. Ini pun semua persoalan yang mesti apabila kita bercakap soal hukum. Sebab tu kita kata meletakkan landasan yang jelas ke mana kita nak tuju apa yang dikatakan keadilan masyarakat Islam dalam negara. Sebab tu dulu kita sebut, kita tak nak apabila orang sebut negara Islam terbayang pada dia hukum hudud. No. Hudud hanyalah soal yang kecil daripada kaedah mengatasi jenayah, bukan wajah bagi sebuah negara Islam.